Kenapa awak kurus sangat ni? Demam Kurus ni, macam terkorak ni. Kenapa? Daniel, awak buat apa tu Daniel? Cakap dengan awet. Kau main apa tu Daniel? Boleh lah, tak kisah. Cikgu datang. Cikgu datang. Cikgu datang. Banyak Cikgu orang, datang. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Okey, selamat pagi semua. Duduk. Terima kasih, cikgu. Sebelum kita memulakan kelas pada pagi ini, diminta ustaz dalam kelas kita untuk bacakan doa. Silakan Daniel. Asal cikgu asal aku? Kau lah Kai. Kau lah. Asal aku pula. Kau ni, asal aku je. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, sekarang saya akan memainkan sebuah video ringkas. Saya nak kamu semua perhatikan di depan ni apa mesej yang akan disampaikan. Video ini ada kaitan dengan pembelajaran tajuk kita hari ini. Salam, apa khabar? Sebelum kita belajar, cuba anda lihat rajah di sebelah. Sila padankan pilihan jawapan yang ada di bawah dengan rajah dengan tepat. Dapat tak? Jom kita lihat jawapannya. Gen, DNA, kromosom. Sama tak dengan jawapan anda? Jadi, video kali ini kita akan dalami dan fahami lagi 3 struktur. Tahu tak anda ketiga-tiga struktur ini saling berkaitan? Jom kita lihat apa berkaitannya. Kromosom, DNA, gen. Terletak dalam nukleus. Terdiri daripada struktur bercabang halus, panjang dan berlingkar, mengandungi molekul DNA. Terdiri daripada nukleotida. Setiap nukleotida terdiri daripada gula deoksiribosa base bernitrogen kumpulan fosfat, mempunyai bentuk helix ganda 2. Terdapat beribu-ribu gen dalam satu molekul DNA. Unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu tersusun sebagai segmen pada DNA. Kromosom mengandungi DNA dan DNA mengandungi gen. Ringkasan kaitan antara kromosom, DNA dan gen. Okey, ini pula ringkasan pada ketiga-tiga struktur ini. Kromosom. Jom kita lihat sedikit info tentang kromosom pula. Manusia mempunyai 46 kromosom yang disusun secara berpasangan mengikut saiz bentuk, membentuk 23 pasangan kromosom homolog dipaparkan dalam karyotik. Boleh dibahagi kepada 2 jenis. Kromosom seks, autosom. Berfungsi membawa gen yang menentukan jantina, berfungsi membawa gen yang menentukan sifat. Contoh sifat: warna mata, jenis rambut, jenis cap jari. 2 jenis, kromosom seks X, kromosom seks Y. Jenis kromosom manusia. Jadi, macam mana? Senang je kan topik ni? Alright. Siapa di sini yang ingat lagi tentang kromosom, DNA dan genetik? Saya cikgu. Tajuk pembahagian sel kan cikgu? Bagus Khairul, masih ingat apa yang saya ajar. Jadi, saya nak tanya hari ini, siapa yang boleh teka apa kita akan belajar hari ini? Saya rasa mitosis dengan meiosis kan cikgu? Terima kasih Daniel. Tepat sekali jawapan kamu iaitu mitosis dan juga meiosis. Sekarang saya nak kamu semua lihat di hadapan dan fikirkan apakah kaitan dengan tajuk kita hari ini. Gambar yang pertama iaitu
luka di lengan. Gambar yang kedua adalah luka di kaki dan luka ini adalah yang berdarah. Gambar yang ketiga adalah berkaitan apa? Betul, bayi. Tapi bayi apa? Kembar. Bayi kembar 3. Betul tu. Pandai sekali. Gambar yang keempat berkaitan dengan keturunan atau berkaitan dengan warna kulit. Gambar yang kelima, siapa tahu gambar ni tentang apa? Saya cikgu. Ya, Mimi. Gambar hari raya cikgu. Betul tu Mimi. Tahniah kerana mencuba. Tapi jawapannya adalah berkaitan pertambahan ahli keluarga. Baiklah, sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, kita lihat dulu objektif pembelajaran yang perlu dicapai. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat yang pertama, mengetahui fasa-fasa dalam mitosis dan juga meiosis. Yang kedua, menjelaskan fasa-fasa dalam mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menyenaraikan persamaan di antara proses mitosis dan juga meiosis. Yang terakhir iaitu yang keempat, menyenaraikan perbezaan di antara proses mitosis dan meiosis. Apabila dah ada objektif ni, macam mana kamu nak capai? Apakah kriteria kejayaan untuk mencapai objektif kita? Yang pertama, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 fasa yang terdapat dalam mitosis dan meiosis mengikut urutan susunan yang betul. Yang kedua, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 ciri yang terdapat dalam fasa mitosis dan meiosis dengan betul. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 persamaan di antara proses mitosis dan meiosis. Keempat, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 perbezaan di antara proses mitosis dan meiosis. Sekarang dengan saya ni ada beberapa kertas. Saya akan agihkan kepada kamu semua untuk melukis dan melakar rajah proses mitosis menggunakan peta alir seperti di hadapan ni. Baiklah, saya akan agihkan. Kai tolong agihkan. Semua dah dapat kertas yang saya edarkan, betul? Betul. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah yang pertama, baca arahan. Arahan tulis apa? Lakarkan rajah proses mitosis mengikut peringkat bermula dari peringkat awal interfasa sehingga ke peringkat akhir iaitu telofasa. Serta tuliskan penerangan ringkas menggunakan peta alir yang disediakan. Saya akan tunjukkan beberapa gambar rajah untuk fasa-fasa di dalam mitosis. Kita ada interfasa, ini adalah gambar rajah dia. Profasa, metafasa, anafasa dan yang terakhir adalah telofasa. Okey, ini yang kamu perlu lukis di dalam peta alir yang saya edarkan. Okey, bagi penerangan ya untuk interfasa, yang pertama adalah kromosom halus seperti berbenang. Kedua, ia mempunyai fasa rehat. Bagi profasa pula, kromosom memendek dan menebal. Kedua, kromosom terdiri daripada 2 kromatik yang bercantum. Kamu nampak tak? Nampak macam tanda X ni. Ini adalah kromatik yang bercantum. Okey? Dan yang ketiga adalah gentian gelendong terbentuk. 4, membran, nukleus dan nukleus terurai. Terusnya kita ada metafasa. Yang pertama, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Apa maksud khatulistiwa ni? Bayangkan ini adalah bumi. Khatulistiwa ni adalah kat tengah-tengah. Dia garisan tengah. Okey? Yang kedua, gentian gelendong melekat transstroma. Dia melekat. Nampak? Okey, fasa seterusnya adalah anafasa. Pertama, centroma terbahagi kepada 2. So, ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Okey, yang kedua adalah kromatik berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Dia bergerak ke arah bertentangan. Satu bergerak ke atas, satu kumpulan lagi bergerak ke bawah. Fasa yang terakhir adalah telofasa. Yang pertama, kromatik tiba di kutub bertentangan. Dah sampai dekat atas. Yang ni pun dah sampai dekat bawah. Yang kedua, membran, nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Okey, dia terbentuk semula. Nampak?
Yang ketiga, sitoplasma sel membahagi. Dia akan membahagikan sel ini kepada dua. Okey, dia akan berpisah menjadi sel yang berasingan. Faham semua sekali? Ini yang kamu perlu tulis dalam peta alir. Baiklah, saya akan ulang balik penerangan dan saya akan membantu kamu untuk melukis lakaran fasa-fasa yang ada di dalam mitosis dan juga membantu kamu untuk menulis penerangan di dalam fasa-fasa mitosis. Yang pertama, interfasa. Fasa yang kedua adalah profasa. Ketiga adalah metafasa. Keempat, anafasa. Dan fasa yang kelima adalah telofasa. Sambil-sambil saya terang semula ni, saya nak kamu lukis dan tulis semua penerangan yang perlu ditulis. Sila lengkapkan peta alir yang saya edarkan tadi. Baik. Meiosis. Meiosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin yang menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma dalam reproduksi. Meiosis terbahagi kepada 4, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Dan setiap fasa ini pula terbahagi kepada 2. Ada profasa 1, ada metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1, ada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Dan setiap fasa tersebut penerangannya tersendiri. Fungsi-fungsinya tersendiri. Saya akan terangkan. Okey, sila fokus di hadapan. Profasa yang pertama mempunyai kromosom yang memendek dan menebal. Dan ia juga pindah silang sering berlaku dalam kawasan profasa 1. Bagi metafasa 1 pula, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Bermaksud dia berada di garisan yang lurus, di garisan khatulistiwa yang tengah-tengah ni. Sambil saya menerangkan fasa-fasa yang berlaku di dalam meiosis, saya memerlukan kerjasama anda semua untuk melakar gambaran setiap fasa dan menulis penerangan fasa-fasa di dalam meiosis. Okay? Boleh ke tak boleh? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih semua memberi kerjasama. Bagi anafasa 1 pula, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Nampak dia bergerak ke kiri dan juga ke kanan bagi anafasa 1. Dan bagi telofasa 1 pula, kromosom tiba di kutub bertentangan dan sitoplasma membahagi. Apabila dia dah pecah kepada 2, dia akan bahagi pula kepada 2 menjadi cytokinesis. Faham tak semua? Faham. Pastikan kamu semua faham. Okey? Okey, bagi fasa yang kedua pula dalam meiosis, iaitu kita ada profasa 2, gentian gelendung mula terbentuk. Di mana anda boleh lihat kat sini yang nampak XX, ada X besar, X kecil. Warna dia telah bergabung di bahagian fasa yang kedua ni. Bagi metafasa yang kedua pula, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Kamu kena ingat, metafasa dia khatulistiwa. Jadi kalau kamu nak lukis, senang. So, garisan yang lurus, okey? Jadi untuk anafasa yang kedua pula, kromosom membahagi kepada 2. Terusnya bergerak ke kutub pertentangan. Dia akan bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Seterusnya kita ada telofasa kedua, iaitu fasa yang terakhir. Kromosom tiba di kutub bertentangan, sitoplasma membahagi. Dan 4 sel anak yang mempunyai kromosom berbeza terbentuk. Bila dia dah bahagi yang ni jadi 2, dia akan bahagi lagi. Jadi 4 cytokinesis. Faham semua sekali? Syabas dan tahniah kepada semua yang telah siapkan peta alir. Tepukan untuk diri sendiri. Kita telah berjaya mempelajari 2 proses, iaitu mitosis dan juga meiosis. Dan di dalam proses ini terdapat beberapa fasa. Okey? Dan sekarang ni kita akan beralih kepada persamaan dan juga perbezaan di antara mitosis dan juga meiosis. Sebelum kita mulakan, siapa di sini di antara kamu yang boleh bagi tahu saya apakah perbezaan dan juga persamaan di antara mitosis dan juga meiosis? Saya nak cuba, cikgu. Ya, Mimi, silakan. Mitosis menghasilkan 2 sel gamet, manakala meiosis menghasilkan 4 sel gamet. Betul, tepat sekali. Tahniah diucapkan kepada Mimi kerana berjaya menjawab soalan dengan tepat. Mimi telah berikan jawapan untuk perbezaan. Untuk persamaan pula, cikgu nak orang lain yang jawab. Siapa yang berani jawab? Saya, cikgu. Okey, silakan Nabila. Saya nak cuba. Okey.
Persamaan antara dua proses ini ialah dua-dua berlakunya replikasi kromosom. Betul, tepat sekali. Tepukan untuk Nabila. Nampak dia fokus dalam kelas. Tahniah. Nampak peningkatan kamu dalam kelas. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan kamu yang menjawab soalan tadi, memberi jawapan tentang persamaan dan juga perbezaan di antara mitosis dan juga meiosis. Sekarang saya nak kamu lihat di hadapan slide ini, saya akan terangkan satu persatu apakah persamaan di antara mitosis dan meiosis. Ada 3 persamaan. Yang pertama adalah berlaku replikasi kromosom di mana dia duplicate, jadikan kembar. Kedua, berlaku pembahagian sel. Maksudnya membahagikan sel tu kepada 2 ataupun 4. Dan yang ketiga adalah sel-sel baru dihasilkan pada akhir sekali proses. Seterusnya, mengenai perbezaan di antara mitosis dan juga meiosis. Perbezaannya tadi ada, ini telah berikan satu contoh. Kamu boleh tengok dekat slide di hadapan ni. Sambil-sambil saya terangkan, saya nak kamu isi maklumat ini di dalam buku nota dan salin dalam buku nota. Boleh? Baik, cikgu. Mitosis hasilkan 2 sel anak. Manakala meiosis hasilkan 4 sel anak. Ini yang Mimi beritahu kita tadi. Betul? Kedua, bilangan sel kromosom di dalam sel anak dikekalkan. Manakala meiosis, kromosom sel anak adalah separuh dari sel induk. Mitosis tiada pindah silang. Tetapi untuk meiosis berlaku pindah silang. Di mana kita tengok tadi, bahagian X tu ada 2 color. Ada purple dan juga biru di bahagian meiosis. Tapi mitosis tidak berlaku. Yang keempat, ada 1 pusingan pembahagian sel. Kalau meiosis ada 2 pusingan pembahagian sel. Oleh itu, dia boleh menghasilkan sel anak. Berdasarkan penerangan saya, iaitu perbezaan dan juga persamaan mitosis dan meiosis. Tadi saya ada suruh kamu salin nota, betul? Sekarang saya nak kamu lukiskan dalam buku nota kamu 1 peta iting. Tidak kiralah peta itu peta buih ke, peta alir ke, apa-apa peta kamu lukis dalam buku nota. Buat 1 perbezaan dan juga persamaan. Beberapa banyak yang kamu boleh jumpa. Kamu boleh rujuk buku teks dan juga buku rujukan. Terusnya kita akan pergi ke segmen seterusnya, iaitu permainan. Kita akan mulakan segmen ini dengan game ataupun permainan Kahoot. Siapa sini pernah mencuba permainan Kahoot? Saya. Rata-ratanya semua pernah mencuba aplikasi Kahoot. Sebelum kita memulakan permainan Kahoot ini, saya nak semua orang simpan barang-barang yang kamu tak pakai ke dalam beg, dan peta alir yang saya berikan tadi lekatkan ke dalam buku nota anda. Cara-cara bermain. Kamu ada 30 orang, betul? Dalam kelas ni. Kamu perlu dibahagikan kepada 6 kumpulan. Maksud satu kumpulan ada 5 orang. Sekarang saya nak kamu semua gerak dan duduk di dalam kumpulan masing-masing. Sekarang kamu telah membahagi kumpulan kepada 6 kumpulan. Satu kumpulan 5 orang. Betul? Jadi dalam permainan Kahoot kali ini, kita akan ada 5 saja soalan. Tapi kita akan ada sedikit perubahan atau perbezaan. Di mana kalau kita biasa main permainan Kahoot ini menggunakan peranti elektronik seperti telefon bimbit, laptop, tablet dan sebagainya. Disebabkan kita di sekolah saja tidak dibenarkan membawa peranti elektronik ke sekolah, kita akan menggunakan kaedah tradisional di mana Kahoot ini kita buat macam kuis. Kumpulan mana yang angkat tangan dulu untuk menjawab, saya akan beri peluang kepada kumpulan itu, dan jika kumpulan itu menjawab dengan betul, saya akan beri 10 markah. Jika jawapan salah, tiada markah. Faham semua sekali dengan arahan ni? Faham? Bagus. Mari kita mulakan. Baiklah, semua dah sedia ke belum? Sedia, cikgu. Lagi sekali, nampak macam tak bersemangat. Dah sedia ke belum? Baiklah, disebabkan semua orang dah bersedia, kita akan mulakan permainan kuis Kahoot. Bab 5 genetik. Manakah yang paling tepat? Ya, kumpulan A. Saya, cikgu. Jawapan dia adalah asid deoksiribulani. Betul, tanya kepada kumpulan A.
Terusnya, soalan yang kedua. Betul atau salah? Gen adalah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Betul atau salah? Ya, kumpulan A. Ada yang angkat tangan? Saya cikgu, jawapan dia betul. Ya. Nampaknya kumpulan A sedang leading. Kita persoalan mitosis dan meiosis. Tandangkan jawapan yang betul. Nampaknya ada kumpulan A lagi mendahului. Apakah jawapan dia? Jawapan dia berlakunya replikasi kromosom. Berlakunya replikasi kromosom. Adakah betul? Betul. Jawapannya kumpulan A dapat 10 markah lagi. Tanya diucapkan. Kumpulan lain ni tak nak main ke? Okey, seterusnya. Jawapan yang salah. Perbezaan di antara mitosis dan meiosis. Yang satu. Kumpulan A. Saya ingin menjawab. Cikgu, saya nak cuba. Jawapan dia mitosis. Dua pusingan pembahagian sel. Betul atau bukan? Kita tengok jawapan dia betul atau tidak. Oh, betul. Tanya dapat lagi 10 markah. Hebat, hebat. Betul. Kumpulan A ni. Semua dia tapak. Soalan yang penghabisan. Soalan yang kelima. Proses mitosis dan meiosis hanya berlaku pada spesies Homo sapiens sahaja. Adakah tak atau salah? Kumpulan A. Jawapan dia adalah salah. Jawapan mereka salah. Alah. Betul. Pilihan jawapan mereka betul. Tanya diucapkan dari kumpulan A menjuarai kuis Kahoot. Dapat 50 markah. Tanya diucapkan. Tahniah juga kepada semua kumpulan-kumpulan yang lain. Tahniah kepada semua pelajar kerana menghabiskan pelajaran hari ini dan bersama-sama bekerjasama di antara satu sama lain dalam permainan Kahoot dan juga melengkapkan peta alir. Jadi saya nak tanya, apakah yang kita belajar hari ini? Ya, Mimi. Mitosis dan meiosis, cikgu. Betul tu, Mimi. Lagi ada yang lain untuk cuba? Saya cikgu. Yang kita belajar hari ini tentang proses-proses yang ada dalam mitosis dan meiosis. Ya, betul tu, Nabila. Yang lain, apa lagi? Apa yang kita belajar? Cikgu, saya nak cuba cikgu. Okey, Daniel. Tak silap saya, kita ada belajar tentang persamaan. Lepas tu kita ada belajar tentang perbezaan mitosis dan meiosis. Kalau tak silap saya, betul ataupun tidak, cikgu? Betul, Daniel. Baiklah, kita lihat balik gambar yang saya telah tunjuk pada permulaan kelas tadi. Gambar yang pertama menunjukkan luka di tangan. Ini melibatkan mitosis atau meiosis. Siapa boleh jawab? Saya cikgu. Ia melibatkan proses mitosis. Betul, jawapan Khairul. Okey, sekarang kita beralih kepada gambar yang kedua, iaitu luka pada jari kaki. Okey, siapa boleh beritahu saya gambar ini berkenaan mitosis atau meiosis? Siapa boleh jawab? Saya cikgu, saya nak cuba. Okey, Jawab, Nabila. jawapannya ialah proses mitosis. Mitosis. Betul jawapan Nabila. Pada permulaan kelas ada yang menjawab persamaan gambar ini adalah bayi gambar 3. Jadi saya nak tahu gambar ini berkaitan mitosis atau meiosis. Siapa boleh jawab? Saya, cikgu. Proses meiosis, cikgu, kerana berlaku penghasilan gamet. Ya, betul jawapan Mimi. Sekarang kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Siapa rasa ianya mitosis ataupun meiosis? Yang mana satu? Meiosis. Meiosis. Betul. Bagi gambar yang kelima pula? Meiosis. Meiosis juga. Betul. Okey, nampaknya semua faham dalam kelas hari ini. Pandai semua. Terima kasih. Dan cikgu berharap agar kamu semua mengingati dan memahami apa yang cikgu ajar hari ini. Jadi kita tamatkan sesi PDP kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Buangan. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Asal kau gelap. Dia macam tak lawan lain. Kenapa? Saya, cikgu. Asal nak tengok kamera?
Saya lupa skrip cikgu. Tukar. Ada kriteria kerajaan. Kerajaan. Oh, tepat sekali. Tapi, apa itu kurang tepat. Aku dah cakap tepat sekali, tu kurang tepat pula. Dan meiosis. Meiosis. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nama yang tadi tu. Gambar bayi adalah berkaitan dengan gambar bayi. Dia jawab. Habis. It's a prank, guys. I like it. Habis.